Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni rajin pula aku live. Hai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Dah makan ke belum? Waktu tengah hari ni. Okey. Assalamualaikum. Masyiki, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Razi, waalaikumsalam. Jasmine. Waalaikumsalam Nurul. Okey, hari ni, pagi tengah hari ni, ada orang komen dekat saya, doktor, boleh tak cerita macam mana doktor Malaysia bekerja? Boleh tak cerita macam mana doktor Malaysia bekerja? Boleh? Boleh? Nak tahu tak doktor Malaysia kerja macam mana? Nak tahu tak nak tahu? Macam mana doktor Malaysia bekerja? Okey. Saya ambil macam mana doktor Malaysia bekerja pasal Pak Darul, saya dah komen dah tadi Pak Darul pasal recovery plan. Pagi tadi saya dah cerita dah mengenai recovery plan oleh kerajaan. Pagi tadi punya sebelum pergi kerja tadi pukul 7 hujan. Yang sekarang yang nak cerita adalah Okay, Radi pandai je. Okey, pagi yang tengah hari ni saya nak cerita pasal orang kat saya, ada doktor yang glamour tu lah. Dia condemn cara kerja kat Malaysia kan. Okey, saya cerita macam mana doktor Malaysia bekerja. Jadual doktor Malaysia. Okey, tajuk dia jadual doktor Malaysia. Apabila doktor bangun pagi, okey, sebenarnya pandai gitu. Jadual doktor Malaysia mula bekerja seawal, okey, saya ambil Sarawak lah pasal saya duduk di Sarawak. Sampai sekarang pun sama, Sarawak tetap sama. House officer sepatutnya ada di hospital seawal pukul 7. House officer mesti dah mula buat round seawal pukul 7. Dan masa pukul 7 tu lah dia nak make sure semua new patient dah review, semua darah mungkin dah ambil, ada tak ambil tak ada masalah. Kalau telah di order sehari sebelum, maksudnya dah ambil prepared. Itu adalah house officer pukul 7 pagi. Maksudnya pukul 7 pagi diorang dah mula buat round ataupun dah make sure patient semua hidup. Tak kisahlah ward kat mana-mana pun, baik adult, baik pediatrik, baik surgery, baik baik medical, sama. So pukul 7 doktor mesti dah buat round. Sesiapa houseman yang intern atau yang tengah tagging, dia akan masuk pukul 7 juga sampai pukul 12 malam atau 10 malam, bergantung kepada bos dia. Tetapi majority dia akan tag direct seminggu atau 2 minggu, bergantung kepada kadar kebebalan houseman, especially yang baru masuk lah. Cuti lama memang bebal gila siut. Kalau masuk kerja ni houseman, dia bebal pasal dia tak tahu apa benda, dia lupa semua. By the time dia pass dia exam, dia lupa semua. Hari ni dia kata Muhammad Zakir Azman pass, lulus perubatan, terus reset, alternate delete, lupa terus. So bila dia masuk kerja, dia tak tahu apa. So selalunya first posting houseman tagging memang lama, boleh 2 minggu, boleh seminggu, bantu kepada kebebalan dia orang. Okey, tetapi yang paling penting adalah dia bangun pagi pukul 7 mesti sampai hospital. So ini budaya kita, budaya kerja di Malaysia, doktor di Malaysia ni doktor government. Doktor di government, macam mana kita terapkan doktor di government lah juga akan bawa kepada keluar bila di private. So pukul 7 dia dah mula buat round. The MOs akan sampai seawal pukul 7.30 atau pukul 8 dah mula buat round bersama MOs. 8.30 pukul 9 paling lewat, the specialist akan mula round. Okay, so ada 3 kali round. So selalunya the specialist akan terus round, bergantung kepada MO punya presentations. MO presentation, kadang-kadang kalau kita nak mengajar, kita make sure houseman present dulu. Pasal MO tak sempat nak tengok, houseman akan present dulu. Houseman present adalah present seumpama medical student. Macam medical student, mesti maklumat mesti complete. Management plan akan diberikan oleh MOs. Kalau houseman bagi management plan, maksudnya kalau contohlah budak masuk ward kerana pneumonia, keep MBM atau tak keep MBM, masuk bagi minum, bagi susu, or put on oxygen, start antibiotik, put on drip, berapa calculation drip, berapa dos antibiotik, itu houseman kira. Dan diperbetulkan oleh MOs. Bila specialist datang, specialist akan make sure benda yang dibuat tu betul. Kadang-kadang selalunya yang berlaku, houseman bagi diagnosis lain, MO bagi diagnosis lain, datang specialist barulah real diagnosis. Jadi kerana itu the flow dia bukan siapa makan daram dulu, siapa lebih bijak dan pandai. Okey.
So bila round dibuat, ada kes-kes yang tertentu, dia akan discuss dekat tepi, pesakit di tepi katil, mengambil kira keadaan pesakit, mengambil kira sosioekonomi pesakit, dan mengambil kira juga survivability of the pesakit. Jadi ini budaya kerja kita di Malaysia. So sekiranya macam contoh, bila kita kata okey dah round, dah make sure buat semua benda, pukul habis round, the specialist akan turun kepada klinik, MOs akan turun kepada klinik, the houseman akan menghabiskan segala tugasan-tugasan yang telah ditinggalkan tadi. Maksudnya yang ambil darah, prosedur-prosedur lah, yang ambil darah, yang buatlah apa benda nak buat dalam ward tu. Sampailah kalau masa tu nak pergi lari makan, pergilah lari makan sekejap, nak minum, pergi minum sekejap. Dan sebenarnya kalau kita nak tegur, walaupun kita nampak macam doktor tu tegas, kita tegur tapi tak berniat untuk apa-apa selain daripada untuk keselamatan pesakit. So bila round petang pula selalunya bermula seawal pukul 3, 3.30 atau pukul 4, bergantung kepada klinik, waktu klinik habis pukul berapa. Kalau klinik habis awal, so round petang adalah round yang santai. Round yang santai, round yang just update apa yang berlaku, apa result-result yang perlu direview, dan juga tengok new pesakit yang datang, pesakit-pesakit baru. Oi, banyaknya durian. Musim durian Oh, kesian, durian mahal. Durian mahal. Itu yang berlaku. So durian, banyaknya durian. Banyaknya durian, musim durian. Okey. So apabila round petang dah berlaku, so pukul 5 petang, selalunya tak 5 petang lah, selalu pukul 5, 5.30 atau pukul 6, doktor-doktor dah balik dah. Yang tinggal adalah specialist on call, yang tinggal adalah medical officer on call, yang tinggal adalah houseman yang on call, kecuali houseman yang MO yang belum menghabiskan tugas masing-masing. Okey. Dalam keadaan kita melihat pelajar-pelajar, doktor-doktor atau MOs tak habis kerja, diorang kena habiskan kerja diorang sampai habis. Pasal kita bercakap mengenai tanggungjawab, bukan tinggalkan kerja untuk orang lain. Itu memang pantang besar lah dalam medical ni. Dia mesti habiskan kerja dia. Katakan dia datang pukul 4.30 petang, pesakit datang pukul 4.30 petang, dia nak balik pukul 5. Itu bukan boleh dipaskan kepada orang lain. Itu adalah pesakit dia sendiri. Dia mesti komplitkan dan selesaikan kerja tersebut. Pasal nyawa bukan boleh tunggu-tunggu, nyawa pesakit. Jadi bila on call pula, segala yang masuk pada malam itu adalah tanggungjawab houseman, MO dan juga specialist. Apa yang berlaku, selalunya ada active call ward, doktor yang on call dalam ward, dan juga ada doktor yang pegang kecemasan punya on call. Maksudnya first call, second call. Kalau dululah dia panggil second call, first call, second call, atau active call, passive call. Kalau kita pediatrik, kita ada first call, yakni emergencies, dan juga ward, kemudian NICU call. Berarti bukan nak beli buah. Nak beli buah tapi tengok durian banyak gila. Banyak gila durian. Nak tengok ke harga berapa durian? Nak tengok ke? Ini Kak, kita dekat private lain Kak. Kita dekat private lain, okey? Ini di hospital kerajaan. So dalam pada masa itu juga, kita juga mengambil kira ada doktor-doktor yang master student. Ada juga doktor-doktor yang master student yang dalam pembelajaran untuk jadi pakar. Ada juga pakar-pakar yang tengah sambung untuk jadi sub pakar lagi. Dan juga ada juga pakar-pakar yang tengah mengambil kira diorang ini adalah administration. Maksudnya administrator, jaga department, meeting sana sini macam sini. Jadi itulah cara kerja sebenarnya kami ni. Tapi 24 jam doktor di government adalah mesti contactable dan boleh di call at any time. Maksudnya contoh, Zakrul masuk kerja, kawan kau tak ada, tak ada pilihan, kena datang. Kena datang. Wow, harga 5 biji durian sama dengan kasih gold. Yes baby. 1 kilo tadi saya nampak RM15. Tak tahu durian apa tu. 1 kilo RM15. Saya nak beli buah, tapi ramai pula orang.
Tengok durian saya takut lah berdebar. Tengok durian saya berdebar. Nanti saya beli. Ya Allah, nampak durian nampak emas. Beli emas ke beli durian? Macam tu lah. Nervous tengok durian. Okay, so apa yang berlaku adalah sekiranya houseman buat silap, jangan risau. Kita tak pernah nak penaltikan houseman. Kita make sure houseman hanya menjadi seorang doktor yang boleh mendapatkan maklumat yang betul dan selamat pada first line. Pasal dia yang jumpa first time jumpa doktor dalam ataupun dia mula-mula kalau orang panggil doktor tolong, adalah houseman dalam ward. Yang kedua, medical officer di groom untuk jadi pakar. So mereka mesti ada pemikiran untuk menerima pendapat, membuat judgement, membuat analisa bahawa macam mana keadaan pesakit, kenapa perlu dipilih ubat ni, kenapa dia perlu ubat ni, kenapa diagnosis ni dibuat, kenapa diagnosis ni tidak dibuat. Pasal penyakit tak bagi nama bila dia datang. Dia tak ada penyakit tu datang, saya COVID, saya datang, saya streptococcus pneumonia, saya RSV pneumonia. Tak. Ini adalah berdasarkan satu, knowledge yang you ada. Kedua, exposure klinikal yang you ada. Ketiga, berapa ramai pesakit you dah rawat. Pengalaman ini yang mematangkan seorang doktor. Lebih banyak pesakit yang mungkin you terbuat silap sepanjang career you. Kalau you dedicated, you terbuat silap atau tersalah diagnosis. Normal, pasal kita bukan Tuhan. Akan memberikan kita peringatan yang sangat-sangat sampai dia bad experience. Macam kita, bagi kita doktor, bad experience pasal kita misdiagnose, kita manage ubat sebagai contoh, misselection of drug sebagai contoh. Tapi sebenarnya bila ini berlaku, dia berlaku kerana kematangan. Pasal kita ada pakar lain yang guide kita. Kita tersilap bagi ubat, dan ada spesialis membetulkan ubat kita salah, dos salah, ubat salah. Dalam 10 ubat darah tinggi, kenapa ubat darah tinggi ni yang kita pilih? Salah, patutnya kau pakai ubat ni. Itulah dia pengalaman dan juga knowledge. Ingat, suka-suka ke, bukan lebih makan garam lah. Pandai tak semesti boleh jadi doktor yang bijak. Kebanyakan yang bijak tak jadi doktor pun. Human yang menjadi doktor. So bila kita pula di resign di private, sebagai contoh macam saya di private, dah jadi doktor pakar di private, kita bercakap mengenai kita, connection kita dengan pesakit. Pesakit sangat mempercayai kita, jadi kita mesti sentiasa update knowledge kita. Tak tahu kata tak tahu, pasal ada orang lebih tahu. Bukan semua benda kita tahu. Break time nak balik makan, lunch time singgah kedai buah. Jadi kepada orang-orang yang rasa dia pandai sangat, dia rasa pasal dia muda, dia tak boleh dengar cakap orang-orang yang lebih pandai atau orang yang lebih pengalaman. Saya bagi satu pengalaman. Masa saya balik daripada Sarawak, sebagai contoh, saya balik pada Sarawak, saya tak reti, saya tak boleh masuk pediatrik. Saya duduk dalam surgical. Ada satu malam, saya ada satu pesakit datang dengan ubat darah, dengan obstructed hernia, angin pasang yang tersumbat, dan didapati darah dia tinggi. So darah dia tinggi, so dia di-refer. Pasal saya tengok, saya ingatkan saya dah start treatment, pasal itu kita manage sebelum ni. Tapi dia kata, okay, refer kepada medical. Surgical tak boleh, refer pada medical. Medical start ubat yang bagi saya tak valid. Ubat tu salah. Ubat tu tak boleh, bukan cara tu treatment dia. Pasal dia tak ikut protokol. Tapi pasal dia junior doktor dan dia ikut dan muka lah, dia pasal daripada medical, which is saya tak bersetuju. Dan dia come into argument bila pakar datang kata, you just follow his order. Jadi sebenarnya kematangan tu penting. Kerana apa? Kerana bila you just follow, you membahayakan pesakit. So apa yang berlaku, dia argument between saya dengan pakar, dengan pakar tersebut, dan saya belah daripada waktu biar pakar tu on call malam tu. Saya masuklah pediatric the next morning. Faham tak? Jadi sebenarnya you yang akan determine macam mana you punya pekerjaan. Jangan nak kata nak condemn sistem kita di Malaysia ni sedangkan you tak pernah kerja di Malaysia ni. Sebenarnya di Malaysia ni adalah sistem kesihatan yang terbaik, saya boleh komen. Walaupun kita kekurangan banyak benda, tapi otak-otak doktor kat Malaysia ni kebanyakannya berfikir bukan untuk orang lain, berfikir untuk
pesakit. Dan kalau kita tegur para junior kita, bukan kita nak memalukan, kita nak menjadi mereka lebih baik, menjadi doktor yang lebih baik, doktor yang bertanggungjawab, supaya tak menjadi pembunuh bertauliah. Ini cikgu-cikgu saya cakap dulu. Doktor-doktor ni boleh jadi pembunuh bertauliah sekiranya tidak dididik dengan baik, tak diajar dengan baik, dan tak mempunyai ilmu yang cukup. Orang percaya dengan nyawa, so kita mesti mempunyai adab ilmu yang tinggi. Itulah dia sebenarnya yang saya nak sampaikan pada waktu tengah hari. So budaya doktor kita ni adalah 24 jam dia kerja. 24 jam dia kerja, 24 jam dia mengaji, 24 jam dia baca buku. Kepada Ida Apit yang mana berapa lama COVID akan positif, 14 hari. Kalau dia tak ada simptom, dia boleh balik. Kalau R0 dia tinggi, rendah. Bukan R0, dia RT tu, spin dia tu rendah. Okey, cukup dah tu. Nak beli buah. Nak tengok buah tak? Nak tengok buah? Siapa tengok buah? Nak tengok ke buah? Mana pula emas aku, Kang Saman Kang? Siapa nak tengok buah durian? Gila nak tengok beli buah durian. Ui, baik beli emas, oi. Baik beli emas. Saya tak boleh nampak durian, tuan-tuan. Alamak, terjatuh. Saya tak boleh nampak durian. Saya ada allergic durian. Durian menyebabkan saya rasa, ya Allah, ya Allah, sebersalah. Saya ada hantu maklimah beli durian macam tu lah. Gila. Assalamualaikum. Ui, mahalnya durian. Ni durian apa ni? Dah PKP ni patutnya durian jual murah je lah kan. Tak nak apa. Tak nak apa. Dah merah apa? Orang rasa PKP ni jual murah je patutnya. Murah. Dah merah 20. Nampak? Inilah hasil negara kita. Apa ni? Tadi banyak. Ini udang merah. Udang merah ke ni? Ya, udang merah. Aduh sikit kaki. Saya hanya mampu makan limau. Ini tuan punya kedai, Kak Aisyah. Saya hanya mampu makan limau, tuan-tuan. Limau je. Kita makan limau je. Inilah inflasi. Dulu durian murah je. Sekarang durian dah mahal. Rambutan pun mahal, tuan-tuan. Ni ada sakit kaki. Oh, Kak. Durian mana ni, Kak? Itu durian pantai. Ni durian pantai. Depan tu dia kampung, durian muar. Mana dia muah? Depan kampung. Oi, mahalnya durian. Tak sanggup nak makan durian ni kadang-kadang. Ada sakit yang kaki. Ni kampung ada.